penyesalan seperti ayat ke-10 cakap, kalau dulu aku ikut peringatan orang yang bercakap tu, suruh jangan buat ni, jangan buat tu, buat ni, ikut apa yang Allah nak, jangan jawab apa yang Allah larang. Masa tu baru dia nak ingat, rugilah, sebab masa tu dah tak ada dah taubat dah ditutup lah. So masa dia hidup atas dunia lah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kalau okay guys, Camaro Sensei start. Okay, jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini hari apa? Hari ini hari Sabtu. So hari ini saya nak continue yang last week punya hafazan, iaitu surah Al-Mulk. Last week kita dah buat surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5, betul tak? Ini saya bahas untuk anak saya Nur Fatimah Safiah, sebab dia kena berhafazan ayat ni lah, Al-Mulk 1 hingga 30. So kita buat 5 ayat. So bukan untuk dia saja, untuk kawan-kawan dia satu kelas tu, sekolah Sri T, Titik Dayaya, dan juga kawan-kawan dia yang lain lah. Sebab saya tengok silibus abang dia yang darjah 11, umur yang 11 tahun, yang ada 5 sekarang ni. Saya rasa baru ada kot surah Al-Mulk. Dia sekolah kebahasaan dengan surah agama Sri T ni dia lain sikit. So sebelum tu macam biasa, kawan-kawan yang kita ni kan geng. Kalau tak geng, kawan-kawan kena tolonglah sikit kawan-kawan. Tekan butang subscribe, tekan butang loceng, like sikit. Nanti kalau ilmu hafazan ni sampai ke orang lain, awak dapat pahala juga. Sama-sama lah kita buat pahala, okay? Okay, right. Tak nak buang masa lagi. So, kita teruskan kepada ayat yang seterusnya. Sebelum tu, siapa yang baru tengok channel saya ni, saya Camaro Abdul Razak. Biasa student panggil saya Camaro Sensei. Alright, so hari ni kita akan teruskan seterusnya, iaitu surah Al-Mulk. Hari ni kita buat, ini part 2, right? Kita baca surah Al-Mulk. Okay, kita akan buat hafazan ayat 6 hingga 10. Tapi sebelum tu, Nur Fatimah Safiah dan kawan-kawannya kena ingat, nak buat hafazan ni kena baca ayat 6 hingga 10 surah Al-Mulk tu biar lancar dulu. So nanti saya akan buat bacaan tu surah 616 hingga 10, dengar betul-betul, ikut baca sampai lancar dahulu. Kalau kita tak lancar, nak buat hafazan susah. Yang kedua, kita kena baca satu ayat. Contohnya ayat yang kena baca 3 kali. Baca 1, 2, 3. Lepas tu baru kita mula hafal. Tutup, lepas baca 3 kali, tutup. Kita baru buat hafazan. Kita hafal. Okey. Yang ketiga, saya akan baca terjemahan sikit. Kalau boleh hafal, lagi bagus terjemahan tu. Sebab dia boleh masuk dalam kepala, kita boleh bagi tahu, kongsi dekat orang lain. Itu kepentingan hafal. Faham tak? Okey. So, kita bermula. Ambil Al-Quran. Semua ambil Al-Quran. Buka surah Al-Mulk ayat yang ke-6 ke 10. Okey. Okey. Sebelum tu baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Al-Mulk 1 hingga surah Al-Mulk ayat 6 hingga 10. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير. Sadaqallahul Azim. Okey, step number 1, saya ingat saya cakap baca surah Al-Mulk ayat yang ke-10 hingga lancar dulu. Baca saya baca tadi, ikut. Kalau tak hafal gitu, ulang lagi sampai lancar. Baca sampai lancar. Yang kedua, baru kita buat step yang seterusnya, iaitu baca satu ayat. Contohnya ayat yang ke-6, baca 3 kali. Lepas dah lancar, dah rasa confident, tutup Al-Quran, kita baca hafazan. Boleh? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-6. Okey, yang ke-6. Apa yang ke-6? Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Satu. Baca lagi, 2 kali lagi. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Kedua kali, satu lagi. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Hafal. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Nah, macam tu. Baca 3 kali, tutup Al-Quran, hafal. Kalau dah boleh, terus ayat seterusnya. Ayat yang ke-7. Baca 3 kali. Baca 3 kali ya. Saya tak apalah. Saya cuma cepatkan sebab nak kejar masa. Yang ke-7. Alhamdulillah. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Salah, baca balik. Itu kena baca juga. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Baca 3 kali, 1, 2, 3, baru tutup, baru awak hafazan. Okey? Lepas tu seterusnya. Tadi saya dah... Okey, seterusnya. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulkiya fiha fawjun salahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Dah baca habis lah, senang kan? Ayat 6 yang ke-10. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير. Cukup 10 ayat. Cukup 10 ayat. Saya tak boleh baca sikit-sikit, saya kena baca terus. So senang je, baca 3 ayat apa, baca 3 ayat hafal, baca 3 ayat hafal. Okey, so seterusnya kita buat baca terjemahan sikitlah. Okey, terjemahan dia. Ayat yang ke-6, Okey, dengar kita. Okey, kenapa kita kena baca terjemahan? Sebab kita ni orang Melayu, kita kan bukan Arab, kita tak faham pun bahasa Al-Quran ni. So nak faham, first step kita baca terjemahan dulu. Lepas tu kita kena pergi mendalami dengan ustaz-ustaz lah, pergi kelas agama ke. Dan kalau sekarang tak boleh kelas agama, tengok online lah, ada ustaz-ustaz pergi syarah tafsir Al-Quran, surah Al-Mulk dan surah-surah lain sama lah. So kena cari yang lebih ahli lah. Okey, ayat yang ke-6 masuk dia. Walilladzi, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. So maksudnya apa ni, kalau orang ingkar yang tak ikut Al-Quran ni, tak ikut Allah ni,
mendapat azab Jahannam. Itulah tempat yang seburuk-buruk tempat untuk kembali. Maknanya sekarang kita hidup atas dunia ni, kita ada rumah, ada semua ni lah. So nanti kita akan mati. So bila kita akan mati ni, kita akan masuk, ada dua tempat je, satu syurga ataupun neraka. Kalau kita masuk syurga, Alhamdulillah, tempat yang kembali yang sebaik-baiknya. Tapi kalau sebaliknya, neraka itu adalah, Allah kata, tempat itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Allah, na'udzubillah lah. Jangan. So that's why janganlah lawan Allah. Okey, yang ke-7. Iza ulku fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu membara. Neraka pun ada suara. Ni ada dalam Quran ni, ayat ke-7 ni. Apabila mereka dilemparkan, pum. Bayangkan ada kuali besar, contohlah ni. Kalau lempar orang ni, pum. So ayat dalam kuali air yang ada minyak panas pun kita tak tahan. Ni pula api. Suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu membara. Ada suara. Yang ke-8. Takadu tamayazu minal ghaiz, hampir meledak kerana marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang datang memberimu peringatan kepadamu di dunia? Penjaga-penjaga tu tanya pula ni. Dia tanya apa? Dia tanya, apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Masa datang dunia ni dia buat salah, tak kira lah. Dia tak zakat ke, dia tak solat ke, dia jadi kunyit ke. Tahu kunyit tu apa? Orang yang lelaki yang pakai baju perempuan, bersolek macam perempuan tu panggil kunyit ke apa? Bondan ke apa? Tu jangan main-main, perkara yang bahaya tu. Tak kira lah. Orang nak laksanakan Al-Quran ke, hukum Islam ke, kalau kita tentang, itu pun sama juga. Dan ada orang akan beritahu, tak kira lah ustaz ke, orang biasa ke, dia beritahu, salah ni, jangan buat macam ni. Ada orang beritahu tak? Biasa, bukan biasa, memang ada orang, Allah akan hantar orang macam ni, bagi tahu benda ni tak betul. Faham tak? Dalam Quran ni begini, malaikat tanya ni, penjaga-penjaga neraka tanya. Dia tanya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara. Okey. Hampir meledak kerana marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Ada. Tapi kita buat dono, kita buat tak ambil kisah. So, akibatnya kita kenalah. So, jangan sampai jadi macam tu. Bila orang bagi tahu, dengar, insaf, taubat balik. Okey. Yang ke-9. Qalu bala qad ja'ana. Mereka menjawab benar. Mereka tu siapa? Orang yang kena lempar dalam neraka tu lah. Mereka menjawab benar. Mereka menjawab benar. Sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Bila orang yang baik-baik macam ustaz apa semua ni, orang tak kira lah orang biasa pun yang ada agama ni, ada ilmu, dia bagi tahu kita jangan buat ni, kita tak dengar. Itu jadi masalah lah. Bila orang bagi tahu tu, kita kena dengar. Kalau benda tu betul, kita kena terima. Betulkan diri kita. Jangan sampai masuk dalam Quran ni, masuk dalam neraka baru nak bertaubat, dah tak ada lah, dah ada harapan. So masa kita hidup atas dunia ni, jangan main-main. Perkara hidup atas dunia ni adalah perkara yang sangat kritikal. Kalau kita buat salah, mengaku, taubat, settle. Jangan buat lagi. Tapi kalau kita lawan pula orang yang cuba bagi kita nasihat, dia beritahu Allah tak bagi buat benda ni, jangan buat ni, kalau kita lawan, itu cari pasal. Nanti dalam neraka dia akan tanya. Dalam neraka. Masa mati pun dah tanya lah dalam kubur tu. Tapi ni cerita ni, surah ni cerita dalam neraka. Yang ke-10. Wa qalu law kunna, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak termasuk di kalangan penghuni neraka yang menyala. Yang ke-10 ni, orang yang masuk neraka tu baru dia menyesal. Dia cakap apa? Mereka berkata, sekiranya dahulu, masa atas dunia lah, kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk di kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. So maksudnya di sini, masa dalam neraka baru dia nak menyesal. Dan kenapalah masa atas dunia dulu ada si fulan ni, ustaz tu bagi tahu saya benda ni tak boleh, ini tak boleh, riba tak boleh, ini tak boleh, kunyit tak boleh, kena zakat, kena solat, orang suruh solat tak solat, suruh mengaji tak mengaji. Kenapalah aku tak ikut orang tu cakap dulu?
Kalau tak ada lah kau masuk neraka. Masa dalam neraka baru dia nak mengaku. Atas dunia ni Allah bagi peluang dia 60 tahun hidup, 70 tahun hidup, 100 tahun hidup. Ada orang hidup sampai 90 tahun. Kenapa kita tak grab opportunity tu? Kenapa kita memperlekeh pula orang yang nasihat kita? Lepas tu kita buat fitnah pula kepada orang yang ada sampai tahap macam tu. So, bila kita buat macam tu, maknanya kita telah menutup hidayah. Yalah, bila dah Allah bagi, sebab orang-orang yang datang bagi tahu kita salah ke salah ni, sebenarnya orang ni Allah buka berita tu dia nak bagi tahu. Sebab dalam Al-Quran dia nak bagi tahu. Ada datang tak? Ada orang datang bagi tahu supaya bagi tahu orang ni salah, bagi tahu Allah tak suka buat perkara macam ni. Kalau dia tak zakat, kena zakat. Kalau tak solat, kena solat. Kalau dia kunik, jangan jadi kunik. Kalau orang yang nak buat hudud ditentang, jangan buat macam tu, tak boleh. Kita nak melaksanakan Al-Quran dah, sunnah dah, hadis ni. So jangan main-main. So kesimpulannya, buat sesuatu atas dunia ni kena fikir, pakai otak. Kena ada Al-Quran dan hadis. Kalau tak, nanti akan berlaku penyesalan seperti ayat ke-10 cakap. Kalau dulu aku ikut peringatan orang yang bercakap tu, suruh jangan buat ni, jangan buat tu, buat ni, ikut apa yang Allah nak, jangan jauh apa yang Allah larang. Masa tu baru dia nak ingat, rugilah. Sebab masa tu dah tak ada dah taubat dah ditutup lah. So masa dia hidup atas dunia lah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun kalau ada rezeki. So sama-samalah kita menasihati sebelum kita meninggal dunia. Dah meninggal dah tak ada harapan dah. Masa harapan kita masa kita hidup ni lah. Kalau tak, habislah. Tak ada pilihan, no choice. You dah fix lah. Syurga ataupun neraka. So memang susah nak masuk syurga, tapi jangan cari pasal. Terang-terang orang cakap benda tak betul, kita buat juga, cari pasal. Okey, cukup setakat tu. Kita akan jumpa lagi. Sebab nanti saya nak buat video lain yang berkenaan lebih kurang macam ni juga. Okey, alright. Semoga kita mendapat pengajaran apa yang kita baca hari ini. Dan supaya saya Nur Fatimah Syafiq hafal ya ayat 6 hingga 10. Okey, dan kawan-kawan yang lain yang last week ayat 1 hingga 5 dah okey dah settle ya. Okey, berjumpa lagi. Semoga semua kita mendapat rahmat dan rahmat daripada Allah dan hidup bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya. Oke, sudah habis. And